ilmu hadis bertapak dan berkembang dalam bentuk yang menarik. Namun, ilmu itu juga lazimnya diderahkan dalam bentuk klasik. Klasik dari segi tajuknya, susunannya dan huraiannya. Kesannya ia kerap dipandang sebagai ilmu yang sukar difahami kecuali bagi individu yang terlibat secara serius dalam ilmu-ilmu agama. Begitulah cebisan daripada sebuah buku yang bertajuk Apa Itu Ilmu Hadis. Buku ini telah dinukilkan oleh seorang penulis yang bernama Hasnan Abu Bakar. Buku ini telah diterbitkan oleh PTS Islamika dengan sokongan PTS Distribution dan Instruction. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar kalian semua? Sihat ke? Alhamdulillah juga sihat. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi peluang untuk bersemuka dalam program yang saya adakan, iaitu program Bedah Buku. Hari ini ada satu buku yang saya akan kupaskan yang akan memperdalam ilmu kita tentang hadis. Langsungnya saya akan mengupas sedikit tentang isi utama kepada kalian semua tentang kandungan yang terkandung dalam buku tersebut. Yang pertama, saya akan kupaskan melalui gambaran kasar ilmu hadis. Selain itu, kita akan mendalami terlebih lanjut tentang cara mendiwai dalil dalam ilmu hadis. Selain itu, kita juga akan mengetahui cara untuk memastikan kebenaran suatu hadis dan hadis yang tidak dapat dipastikan dan hadis yang benar. Sebelum kita membahaskan secara serius mengenai gambaran kasar ilmu hadis, kita lihat dahulu gambaran kasar cara penyampaian berita. Ia lebih membantu kita memahami tanda-tanda seterusnya. Setiap hari kita memberi dan menerima berbagai berita atau maklumat sama ada baik atau buruk. Maklumat itu diperoleh daripada berbagai sumber elektronik, media dan paling mudah ialah sumber lisan. Sebagai contoh, si isteri bertukar-tukar cerita dengan jiran-jiran sebelah rumah. Si suami pula bertukar-tukar cerita dengan rakan di pejabatnya dan anak-anaknya bertukar cerita dengan kawan-kawan di sekolah. Apabila mereka sampai di rumah, kita dihidangkan dengan semua maklumat itu. Saya akan ceritakan tentang kisah api, iaitu contohnya Ahmad bin si A. Dia berkata kepada Borhan bin si B, rumah saya terbakar semalam, tetapi tidaklah teruk, cumanya bahagian dapur. Sampai di rumah, Borhani berkata kepada isterinya, Siti, semalam rumah Ahmad terbakar. Habis barangnya rosak. Keesokan harinya, Si memberitahu kepada anaknya, Dini, iaitu Dini kasihan kawan mak. Habis rumahnya terbakar, puncanya sikit sahaja api dapur. Kebetulan Dini ini ialah seorang wartawan. Dia kemudian menulis artikel berkenaan dengan bahaya api dapur. Pembaca ibu ni ialah pembaca artikel itu. Jadi dalam situasi ini, apakah cara untuk pembaca mendapat berita yang tepat? Dalam situasi begini, pembaca bergantung pada 3 jenis kekuatan. Pertama, status kredibiliti setiap penyampai berita. Kedua, sokongan penyampai berita. Dan ketiga, isi kandungan daripada semua penyampai berita. Jadi di sini ilmu hadis secara khusus berkisah mengenai gambaran di atas. Ia melibatkan proses menerima, menyampai dan memastikan berita lama disimpan dan disampaikan. Selalunya ia melibatkan lebih daripada seorang pelapor ataupun satu berita yang sama. Saya akan ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad selalu menjadi sumber utama, iaitu A, yang menyampaikan berita kepada pengikut beliau, iaitu para sahabat Nabi. B pula menyampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, generasi tabi'in C, yang tidak berpeluang berjumpa dengan Nabi Muhammad. C pula menyampaikannya kepada pengikut-pengikut mereka, iaitu generasi tabi'in D. Pada zaman itulah hadis mula direkodkan secara serius dan meluas. Lepas itu, beberapa belas kurun, kita yang hidup pada zaman ini pun membaca hasil tulisan ini. Seterusnya saya akan terangkan cara menjiwai realiti, iaitu sejedak bersama Nabi Muhammad dan sahabat. Sekiranya seseorang mendakwa ilmu hadis hanya berlegar sekitar aspek menyampaikan berita, dakwaan itu ada benarnya. Walau bagaimanapun, berita yang dipastikan kesahihannya itu bukan sembarangan berita. Ia adalah berita yang keluar daripada mulut seorang utusan Tuhan.
Okey, daripada mana Nabi Muhammad mendapat ilmu semua itu? Ada. Okey, baginda tidak pernah mendakwa semua ajaran itu datang daripada pemikiran baginda sendiri. Baginda tidak pernah mendakwa baginda diajar oleh mana-mana guru. Sebaliknya, baginda mendakwa semua itu datang daripada Tuhan. Apa buktinya? Kata baginda, buktinya adalah ayat-ayat Al-Quran yang baginda bacakan. Sekiranya susunan-susunan ayat itu bukan daripada Tuhan, baginda mencabar mana-mana saja anak Arab supaya mengubah ayat yang sama mungkinnya. Masyarakat Arab sekitar tahun tersebut memang terkenal hebat dengan bidang sastra. Walau bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang berjaya tampil dengan perubahan ayat yang setanding dengan Al-Quran walaupun sepotong ayat. Contoh potongan hadis yang dapat digambarkan melalui Al-Quran ialah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan Allah, iaitu digambarkan melalui surah An-Nisa ayat ke-59. Seterusnya saya akan kupaskan lebih lanjut tentang cara memastikan kebenaran sesuatu hadis. Ada beberapa perkara yang perlu dipastikan sebelum kita menerima sesebuah hadis, iaitu pertama, identiti setiap pelapor hadis. Kedua, hubungan setiap pelapor hadis dengan penyampai sebelumnya. Ketiga, akhlak setiap pelapor hadis. Dan keempat, ingatan pelapor hadis tersebut. Apabila pelapor hadis memenuhi keempat-empat aspek di atas, mereka digelar sebagai sirah, iaitu dipercayai. Cara paling mudah bagi mengetahui status sirah ini ialah melalui pandangan para sarjana hadis yang mengenali penyampai hadis itu. Seterusnya, syarat hadis tersebut ialah sahih. Contohnya, susul galur perlu bersambung antara semua penyampai hadis. Kedua, para penyampai hadis perlulah berstatus adil. Ketiga, para penyampai hadis perlu berstatus kuat ingatan. Dan keempat, iaitu akhir sekali, teks hadis perlulah selari dengan maksudnya, khususnya bersih hadis dan susu galur yang lebih kuat. Dan akhir sekali, saya akan terangkan tentang hadis yang tidak dapat dipastikan dan hadis yang ditolak. Terdapat 3 hadis yang kita perlu ketahui, iaitu hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Pertama ialah hadis sahih. Kita sudah menyentuh syarat-syarat hadis sahih dalam bab terdahulu. Di sini kita akan menyentuh berkenaan dengan hadis hasan. Hadis hasan bermaksud baik. Hadis hasan ialah hadis yang berada pada tahap yang paling baik. Baik dari segi penerimaan akal dan baik jika dipraktikkan. Walau bagaimanapun, ia berada di bawah hadis sahih. Terdetik di hati penulis bagi mengaplikasi 5 syarat hadis sahih dalam cerita ini. Kesimpulan penulis adalah seperti berikut. Pertama, susul galur bersambung antara kenalan penulis dengan ayah beliau. Beliau bukan anak yatim ketika dilahirkan. Ayah beliau meninggal dunia ketika berumur 5 tahun. Kedua, kenalan penulis dan ayah beliau berstatus adik. Ayah kenalan penulis diketahui umum mempunyai ingatan yang kuat mengenai Jordan. Tambahan pula, beliau pernah tinggal di negara itu selama 4 tahun. Mengenai kenalan penulis pula, penulis mengenali beliau sejak di bangku sekolah lagi. Beliau adalah antara pelajar terbaik di sekolah dan di institut pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, ingatan beliau kadang-kadang tersasar dalam hal yang tidak melibatkan akademik. Seterusnya, penulis sempat mengesahkan keselarian bersih bagi cerita di atas daripada emak kenalan itu. Emak beliau mengesahkannya dengan sedikit perbezaan. Akhir sekali, susu galur dan teks cerita tidak mempunyai sebarang nilai. Nilai itu ialah kecacatan. Seterusnya ialah hadis dhaif. Dhaif ini bermaksud lemah. Hadis dhaif ialah hadis yang berada pada tahap yang lemah lah. Hadis yang berada pada tahap ini seumpama dengan pendakwa raya yang lemah. Beliau tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk meyakinkan hakim atau kesalahan tertuduh. Secara umumnya, suatu hadis dikategorikan sebagai hadis dhaif apabila tidak memenuhi mana-mana syarat hadis sahih. Misalnya, susu galur hadis tidak bersambung, pelapor hadis tidak berstatus adil,
pelapor hadis tidak kuat ingatan dan teks tidak selari dengan hadis yang mengandungi ilat. Akhir sekali ialah hadis maudhu'. Maudhu' bermaksud rekaan. Hadis maudhu' ialah hadis yang sengaja direka dan kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Ia juga disebut sebagai hadis palsu. Hadis maudhu' ni tidak ada nilai menurut aras keyakinan manusia. Berdasarkan aras keyakinan terdahulu, ia berada pada tahap paling rendah, iaitu aras 1. Hakikatnya, ia tidak layak untuk mendapat andaian walaupun angka 1 kerana ia tertolak sebagai hadis Nabi. Ia adalah satu bentuk penipuan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, sebagaimana pembaca lihat, buku ini hanya membicarakan kaedah asas dalam memahami ilmu hadis. Ia bertujuan memberi pembaca asas yang jelas sekitar ilmu ini. Moga-moga ia berupaya menjadi batu loncatan untuk pembaca terus mendalami ilmu hadis. Sekian sahaja daripada saya pada hari ini tentang program bedah buku, iaitu berkaitan dengan buku yang bertajuk Apa Itu Ilmu Hadis. Terima kasih atas masa yang diluangkan oleh kalian semua dan sudi mendengar tentang program bedah buku saya pada hari ini. Sama-sama.